Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Sebelum kita sambung, aku ada satu trivia pot bola for today. Okay, ngeri. Ngeri Okay, eh? ngeri. Kau standby lah. Okay. Soalan ni baik punya. Okay. Namakan aku 2 pemain terbaik Eropah yang pernah bermain di Pesta Bola Merdeka. 2 orang 2 orang. 2 Kau orang. cerita kat aku. Okay. Ada 2. Yang bestnya dua-dua pernah, dia mewakili pasukan apa? Malaysia. Malaysia eh? Okay. Pasukan Harimau lah. Masa tu panggil Harimau. Okay. Seorang tu legend kelab Manchester United. Alright. Nama dia macam best. Nama dia macam mana? Legend ni. Okay. Mungkin budak ada MU yang baru-baru mungkin tak tahu. kenal Dia lah. kenal David Beckham. Tapi dia tak tahu siapa tu Josh Best. Okay. Alright. Josh Best main pada tahun 83. Understand? 83 dia datang, dia main untuk pasukan Harimau. Dan seorang lagi ni, dia legend kelab Liverpool. Juga pernah bermain di Hamburg. Okay. Dan pernah main kat mana, Juan? Newcastle. Legend Sekarang ni kau Newcastle. nak cakap Newcastle legend ke Liverpool legend? Dia Liverpool legend. Newcastle pun dia legend jugalah. Sebab dia pernah jadi coach. Okay. Dia pernah jadi coach dekat Newcastle. Betul? Nama aku nak tanya nama ni. Nama nanti dulu. Kita bagi suspend sikit. Dia pernah jadi coach dekat Newcastle. Okay. Masa tu ada perlawanan yang jadi Newcastle dengan Liverpool ni. Sebab dua-dua dia pernah main kan. Jadi perlawanan Newcastle dengan Liverpool ada 2 musim tu memang hebat lah. Masa dia jadi coach. Lepas tu dia pernah jadi coach untuk England. Okay. Aku macam dapat tangkap siapa ni. Dan tak lain tak bukan. Apa Juan? Kevin Keegan. Kevin Keegan. Dia Dia sebenarnya masa tu tahun 84 dia dipanggil sebenarnya untuk bermain dengan pemain-pemain muda. Alright. Sebenarnya kita invite dia untuk jadi coach sekali. Dia masa tu baru bersara lah. Tahun 84 tu dia bersara. Last dia main Newcastle. Dia bersara. Lepas tu dia main dengan pemain muda. Antara pemain muda yang main dengan dia masa tu, Ahmad Sobri, goalkeeper. Dola Saleh, Azizul. Tu semua legend-legend ni kan. Lepas tu dia orang jadi legend lah. Yang antara pemain yang pernah bermain dengan Kevin Keegan. So Josh Bash dan Kevin Keegan dua pemain bola sepak Eropah terbaik yang pernah bermain di Pesta Bola Merdeka. Dalam menyarung jersey Harimau Malaya. Yes, alright. So we go back to the topic. Pesta Bola Merdeka. Kebiasaannya bila aku menulis, aku akan selitkan kebaikan dan keburukan. So kali ni aku nak talk about kebaikan dulu. Pros kebaikan untuk Pesta Bola Merdeka. Dia sebenarnya yang pertama sekali macam tadi kita kita sentuh lah. Alright. Sentimental dia tu. Sentimental value dengan semangat merdeka kan. Bila pasukan kita main kena pula jadi champion, dia akan menyemarakkan lagi lah semangat tu. Semangat merdeka kan? Lain macam pergi dia lah. Kan? Itu dia akan jadi ni lah. Dia akan jadi part of Merdeka celebration lah kot. Memang. Kena kalau menang tu malam merdeka kan. Ngam. Lepas tu main mercun lah. Tak boleh cerita lah. Kena pastikan menang lah kalau gitu. Kena pastikan menang. Jadi kita lawan pasukan-pasukan yang kita boleh koyakkan. Okay, selain daripada sentimental value buat merdeka tu, what is the kebaikan for Pesta Bola Merdeka? Kebaikan yang lain sebenarnya dari segi dana pun sebenarnya untuk kejohanan ni biasanya selain daripada FAM, kita pun biasanya kalau macam tournament macam ni penaja. Kalau dulu rasanya government pun chip in. Alright. Government ada bagi dana. Sebab memang perlukan kos yang besar sebenarnya. Kejohanan ni kos dia besar. Bila kita jemput pasukan, kita kena sediakan penempatan, flight, kan, tiket penerbangan, hotel, dia punya makan, minum apa semua. Lepas tu, hadiah dia apa? Dia memang macam mana pun menang, angkat piala je tak cukup. Betul. Dia mesti kena nak ada duit. Top up sikit. Kan? Tu semua dari segi Tapi, di sebaliknya, dari segi kutipan pun, sebenarnya FAM boleh buat duit. Main peranan lah. Main peranan. Okay. Kena pula pasukan Malaysia main baik. Ataupun pasukan yang kita jemput tu pasukan yang memang ramai peminat. Yes.
Kan banyak peminat. So, masuk ke tiket sale lah. Tiket sale. Okay. Kita boleh jana memang pendapatan besar lah. Kalau ikut anggaran kalau ambil tiket tu kalau RM40 lah ataupun RM50 Per head. per head Okay. untuk satu RM30 kejohanan. lah, RM30. RM30. RM30 lah selalu kita buat pun RM30 je. Rasanya Beli online dalam kan. 2 hingga 3 juta Sekali Dalam satu tournament. alright. Satu tournament. Kita Kalau boleh Bukit jana. Jalil tu, Bukit Jalil 87,000. Kalau last time kita main lawan Indonesia, lawan Thailand, full house, RM30. Boleh lah dapat dalam 2.6 juta, 2.5 juta. Asyuk Banyak. kan. Itu baru lawan Thailand. Kalau lawan yang, kalau macam kau tengok domestic league tahun lepas, FA Cup dengan Piala Malaysia RM50 kan. So itu saja satu perlawanan sudah 4 juta. Betul juga. 2 juta, 2 juta. 4 juta. So kalau aku selit and ada kebaikan macam kita punya football tourism ke? Logik. Itu sekarang ni kita memang football dah jadi industri lah. Understand. Industri yang boleh menjana kewangan. Jadi antara cara menjana ni macam ni lah. Tournament tu kita anjurkan dengan dana daripada penaja. Penaja dapat exposure podcast apa semua. Okay. Tapi persatuan boleh dapat duit daripada kutipan dan sebagainya. Betul juga So kalau that is about kebaikan. Aku Tapi boleh lah tak? Satu benda yang aku nak sambung, memandangkan Pesta Bola Merdeka tu align pula dengan bulan kemerdekaan. Bolehlah minta sikit sponsor daripada Kementerian Pelancongan kan. Yalah, contohnya lah, betul. Push the agenda of football tourism ni di Malaysia kan. Sebab betul juga. duit nak bawa pasukan-pasukan, kau pun nak juga bawa pasukan yang berkelas tinggi sikit lah. Tak nak lawan Myanmar, pasukan-pasukan yang confirm kita boleh menang. Kalau tidak nanti orang tak datang pula stadium. So maknanya tahun depan kena bawa ni lah, Liverpool ke macam tu lah. Kita cakap lah sekarang ni kita kena. Kau tak nak nanti FAM ni dulu zaman-zaman gelap dia dulu terkenal dengan game-game circus ni. Game-game circus ni kan kita panggil. So kita tak nak. Benda tu tak nak ulang lah. Tak nak ulang balik lah. Tak nak berulang. Tapi kita panggil pasukan negara yang top. Ada the idea of increase the revenue tu sounds like a good idea. Macam tahun lepas kan? Bukan tahun lepas lah. Kita ambil contoh Brazil. Brazil selepas 2012 dia sign satu kontrak 10 tahun 2012 sampai 2022 10 betul. tahun dengan satu dia panggil Brazil Global Tour. Tahun lepas dia main Singapore 2 game. Betul. 2 game. Kan? Game. Satu game tu 1 juta. 1 juta US dollar. So they went on the whole tour lah. Itu untuk appearance so, kan? Appearance saja. Belum masuk kos-kos lain ni. It's costly lah sebenarnya. Tapi it's a good thing lah kalau you try to push for the football tourism punya konsep tu. Mungkin bukan Brazil, tapi kita cari pasukan-pasukan yang mungkin ranking tinggi jugalah. Yang boleh tarik penonton. Tapi kita pernah lawan Brazil. Betul. Tahun 2002 sebelum World Cup kan. First half aku ingat lagi 0-0. Second half kita kena 4 gol. Okay. Aku go to kita punya keburukan about this Pesta Bola Merdeka. Pesta Bola Merdeka. Tarik nafas panjang tu. Sebenarnya tadi kita dah sentuh masa awal tadi. Okay. Dia masalah dia dari segi pemaksaan lah. Pemaksaan player. Pemaksaan dari segi kejohanan sebab kita nak main kalau boleh main dalam bulan Ogos. Okay. Dan bulan Ogos ni biasanya liga kita masih berlangsung. Mungkin dah nak masuk fasa main Piala Malaysia lagi kan. Jadi untuk even pasukan kita sendiri pun ada masalah untuk release. Dan selain daripada tu dari segi sekarang ni semua pasukan nak kejar ranking. Kan? Diorang nak dapat bila masuk apa ada perlawanan apa sebenarnya ada kutipan mata yang boleh naikkan ranking diorang. Contoh. Kalau sekarang ni kita buat satu tournament yang tak menyumbang pada ni, kita nak tarik pasukan pun susah. Kan? Dan dia akan balik kepada apa yang Juan cakap tadi lah. Jadi kejohanan sirkus. Jadi bila macam tu pun sebenarnya antara masalah yang kita nampak sekarang lah. Juan, kau ada apa-apa nak add?
kita tak nak lah just because dia dah jadi, semua orang expect Pesta Bola Merdeka ni, kita pun ambil sambil lewa je. Kita buat lah just for the sake of doing Pesta Bola Merdeka. Dah Kau tak tak ada nak. lagi nostalgia tu, tak ada kan. Dah tak ada lagi competitiveness tu, tak ada. Kan tak, nanti kita panggil entah pasukan-pasukan mana-mana lah, orang pun tak nak datang. So tak ada feel lah macam itu. Rasa macam disrespectful to the cup. Itu yang kita tak nak. Johanna ni kalau nak diteruskan macam tadi Juan cakap, kita nak nampak benda tu ada jadi legacy. Okay. Dia biar jadi Value. nostalgia, ada value, ada kenangan pada yang main, pada yang tengok pun. Biar kalau ada pasukan nak datang main dekat Southeast Asia ataupun di Asia Tenggara ni, nombor satu destinasi dia nak datang Malaysia. Betul. That's what we want lah. Ya. So kalau aku selit sikit, kalau pada aku keburukannya because team yang compete untuk Liga Malaysia pun kita dah too much tournament. You agree with that? Betul. Kita banyak kejohanan macam tadi cakap Liga dalam Malaysia. Selain daripada tu kita ada FA Cup. Mungkin yang terlibat dengan Asia akan ada AFC, ACL kan. Dan sekarang ni kalau kita tengok pasukan kita punya pasukan national team pun progress bagus. Manalah tu kita layak Piala Asia ke kan, ataupun masuk pusingan seterusnya untuk apa Piala Dunia dan sebagainya. Lagi compact kita punya jadual. Lepas tu pasukan bawah 23, bawah 19 apa semua ni pun sekarang ni mula progress kat peringkat Asia kan. Pun diorang pun dah bertambah perlawanan dan ada camp. Betul. Untuk training, untuk friendly. Friendly. Kan. Jadi mungkin juga akan ada masalah-masalah lain pada player. Contohnya mungkin fatigue kan. Lepas tu kecederaan. Betul. Dan sebagainya lah. Nak prepare for future lagi kan. Betul. So kalau kena cari balance lah. Kena cari balance tu. Balance tu yang penting tu. Kau tak nak juga kau fikir pasal komersial, tapi pasukan pun kau macam cukup-cukup syarat je pun kita tak nak. You need to find the right balance. Tapi kalau okay, macam Mamin cakap tadi, pada aku kan, macam kita jemput, kau nak attendance for the Pesta Bola Merdeka. Betul. Kau jemput pula tim negara contohlah. Kalau kita hantar Harimau Melaya, kita nak jemput tim yang above 100 ranking. So confirm lah. Aku bukan nak mana rendah lah, tapi the low chance of winning tu possible kan. Betul. So how do you counter back the situation? This is sebab keburukan lah. Keburukan memang sebenarnya kalau kita fikir secara kompetitif sekarang ni kita memang perlu lawan pasukan-pasukan yang ranking lagi tinggi supaya kita boleh benchmark dan kita boleh pergi ke peringkat tu. Tapi kalau kita selalu kalah pun sebenarnya akan jadi faktor yang apa orang kata demotivational lah kan. Aku setuju. Jadi kita tak nak jadi bila kita jumpa pasukan ranking atas 100 ni kita kena belasah ke kan. Cuma kalau kita lawan pasukan yang lebih kurang taraf atau lagi rendah daripada kita pun kadang-kadang dah jadi macam bosan pula. Bosan. orang nak pergi stadium pun lawan. Tu tarikan tak ada. Tarikan tak ada. Okay. Aku go to our summary for today lah kan. So what? Aku pergi kat Amin dulu lah Juan Tak apalah, kita pergi Juan balik lah. Kau je cakap. Okay Juan, what is your summary about Pesta Bola Merdeka? Pesta Bola Merdeka ni harapan dia sebenarnya tinggi kan, sebab dia dah sejarah tu dah datang daripada tahun pertama lagi kita merdeka. Jadi kita kena preserve tu, kena preserve the heritage tu, yang dia punya status dia sebagai satu kejohanan yang tertua sekali di Asia ni, kejohanan antarabangsa yang tertua. Jadi jangan buat main lah. Kalau betul-betul nak buat, kita sokong kan. Kita pilih Ogos sebagai bulan yang terbaik. Tetapi kalau tak boleh pun, aku rasa mungkin boleh Disember lah kot. Disember mungkin kita boleh alternate dengan AFF. Antara AFF dengan Pesta Bola Merdeka. Understand. So that in terms of commercial tu, kau boleh nampak dia every single year FAM is making money lah. This year kau main AFF 2018 8 juta 7 juta, untung dalam 5 juta. So the following year kau ada Pesta Bola, and then you go back to AFF. So every single year you have a steady income. So commercial tu is a good thing lah. It's a good strategy kalau buat Disember. Terbaiknya di Ogos lah. So kalau aku nampak
aku ada satu nak kau komen Amin. Kalau kata Pesta Bola Merdeka ni, we put youth players. Is it good or not? Itu yang aku pun nampak sekarang ni. Sebab mungkin bulan 12 tu, macam tadi kita cerita ada yang dah fatigue apa semua kan. Mungkin kita gunakan peluang ni untuk exposekan pemain-pemain pelapis. Okay. Ataupun pemain-pemain yang mungkin boleh challenge first team. Okay. Jadi kita bagi peluang untuk diorang tunjukkan dia punya bakat dan sebagainya. Campur dengan pemain-pemain muda. Jadi a mixture lah. A mixture. Bukan hanya semata-mata youth. Mungkin kita boleh mix yang player yang tak dapat minit untuk senior dengan youth. Okay. So, kalau aku punya pendapat pula, aku rasa macam it's a Pesta Bola Merdeka. Macam Juan cakap, kalau boleh nak buat dalam bulan Ogos pula. So kalau aku cakap, aku nak tanya pendapat korang kalau aku cakap benda ni kita go all out. Kau faham tak? Maknanya kau jadikan satu big event for every year kan. And then we encounter with Minister of Tourism pula. So make it lah macam kau kena gila bapak promote tu. Kau setuju tak benda tu? Jadikan big event ke? IFM tak perlu nak berjuang seorang-seorang lah. Yes. Maknanya kita boleh panggil pemegang-pemegang taruh yang lain untuk terlibat sama. Make macam it contoh untuk jadikan benda tu lebih grand. Juan, macam mana Juan? Okey. Betul-betul. Oh, setuju? Aku pun setuju lah. Dalam bab pemasaran ni kita akui agak kurang sikit lah dalam bola sepak Malaysia ni. So this is a chance lah for you to collaborate dengan other punya industries and push further lagi the concept of football tourism ni. Ya, betul. So kalau bila kita buat macam tu, mungkin kita boleh menanam budaya bola dalam masyarakat kita. Hopefully. Kita boleh jadikan ni sebagai satu benda yang orang ternanti-nanti. Macam Pesta Bola Merdeka dulu. So dia boleh keep on. Dia maknanya apa yang kau cakap tadi, dia boleh maintain from year to year. Yes kan? Okay, any last word guys? Any last word? Juan ke? Juan lah. Sian Juan nak cakap. Dah kita call dia jauh. Kita mengambil kesempatan ni, saya mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Yes. So aku sendiri pun nak ucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua yang menonton Pot Bola. Min? Sama juga, selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Tak kira apa kaum bangsa, mari kita sama-sama meraihkan, kibarkan jalur gemilang kita. Yes. So guys, this is Pot Bola. Thanks for watching. Thanks for listening. This is where guys talk about football. See you. See you. Bye.